Tiga jam perjalanan dari bandarai Kota Kinabalu, kampung mempakat laut antara penempatan pesisiran pantai yang terdapat di Pita Sabah. Terletak di bahagian utara atau tanduk Pulau Borneo, rata-rata penduduk adalah nelayan dan menjadikan hasil laut sebagai sumber pendapatan, terutamanya ikan bilis yang terkenal dengan kualiti terbaik. Berasal dari Kalumpang, Bujang atau Nurliza Kusung sudah hampir 20 tahun mengusahakan produk bilis. Kesempitan hidup mendorong ibu kepada 5 cahaya mata ini untuk turut sama turun padang mencari rezeki, meringankan beban di bahu sang suami. Kehidupan Bujang sedikit demi sedikit meningkat lebih baik selepas mengambil keputusan mendapatkan pembiayaan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM bermula tahun 2004. Secara kasarnya, kini Bujang mampu memperoleh pendapatan sehingga RM18,000 sebulan. Mula-mula Kak tidak berminat, tapi sesudah ikut dengan kawan, nampak kawan macam mana boleh berjaya, lepas tu akak join. Mula-mula pinjaman akak RM1,000 je, sebab masa tu akak tiada pekerjaan, suami pun tiada kerja, jadi akak cuba-cuba yang 1K tu. Tapi Alhamdulillah dia boleh melonjak jauh lah. Bertemankan lagu ombak, di pelantar inilah tangkapan bilis dijemur sebaik dinaikkan ke darat. Bilis-bilis yang sudah bertukar warna keemasan diangkat selepas berada di bawah terik mentari lebih 4 jam. Pada musim hujan, proses pengiringan mengambil masa lebih lama bergantung kepada kuantiti bilis. Awal perniagaan dengan berbekalkan modal yang sedikit, Bujang hanya mampu membeli bekalan bilis dari peraih lain sebelum melakukan proses pengeringan sendiri untuk dijual. Sesekali anak keempat dari 5 beradik ini turun ke pantai mencari ikan untuk dijadikan duit tambahan. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebelum join AIM kan tiada modal, jadi susahlah sikit mau cari apa-apa pun mau dibeli. Makan pun susah. Beli dikatakan 1 biji telur 3 orang berbagi. Begitulah kehidupan paling susah. Sepanjang menempuh kemelut hidup yang penuh ranjau, suami kepada Bujang, Ismail Ibrahim, insan yang sering menggenggam tangan si isteri untuk tidak jatuh. Suamilah yang paling banyak bagi dorongan dengan kakak, bagi semangat supaya kakak tidak putus asa. Anak-anak juga begitu, semua dorong bagi dorongan dengan kakak. Keluarga-keluarga semua datang bagi semangat yang lagi kuat. Pembungkusan bilis perlu mengikut grade. Pembagiannya ditentukan melalui saiz ikan yang dilakukan semasa proses pengasingan. Pada waktu sama, jenis ikan yang berbeza turut dikeluarkan dari kumpulan bilis. Sebelum pengasingan, Bujang akan memastikan semua jemuran dikeringkan sebaiknya. Bilis yang tidak dikeringkan dengan baik akan mudah rosak sekaligus menjejaskan kualiti. Akibatnya, bilis-bilis tersebut tidak boleh dijual sehingga mendatangkan kerugian kepada dirinya selaku pengusaha bilis. Kota Baru, Kelantan. Hasrat seorang suri rumah bergelar usahawan tercapai setelah 12 tahun menjalankan perniagaan kopi pracampuran jenamanya sendiri. Kukang diambil sempena nama kampung yang didiami, Kampung Kukang, setengah jam jarak perjalanan dari pusat bandar. Tidak dinafikan, setiap kejayaan pasti terselit kisah duka. Masih segar diingatan Nurini Ismail apabila dikesan mengidap kanser payudara tahap 4 sebaik melahirkan anak kelima. Gejala pertama dikesan apabila darah mengalir keluar ketika bayinya sedang menyusu. Kejadian itu menyebabkan Nurini panik serta-merta. Gelodak jiwanya meruntun deras untuk mengetahui puncanya. Meski masih dalam pantang, Nurini ditemani suami ke klinik sebelum dinasihatkan mendapat khidmat pakar di hospital.
Seminggu tu dia besar lalu. Besar-besar dia jadi macam tubik darah, tubik nano. Isi pun cabut lah masa tu. Masa Kak ni rasa semua orang, Kak Mama pun kata, awak ni tak ada harapan dah sebabnya semua orang mari kat saya, kalau hak lagu ni tak ada harapan. Tapi Kak ni kuat. Kak ni kuat, Kak ni reda. Sebabnya Kak ni tengok anak-anak memang sedih tak. Tapi Kak ni reda. Pada ketika ini, suami Norini hanya seorang pemandu di sebuah syarikat kopi tradisional. Namun sebagai tulang belakang keluarga, Zawawi Omar tetap utuh menggendong amanah menjaga insan-insan tersayang. 3 bulan kemudian, dengan kuasa Allah penyakit Norini ditarik dan beransur pulih. Suami Kak Ani pun alhamdulillah jaga Kak Ani dengan baik, jaga anak-anak dengan baik masa Kak Ani sakit tu. Gitulah jadi Kak Ani kuatlah. Masa tu Kak Ani kuat. Sebabnya kita tengok suami Kak Ani, tengok anak-anak Kak Ani. Memang Kak Ani rasa sedih lah. Masa Kak Ani sakit tu, mungkin kita pakai masih kita rasa lagi kita ni sakit. Okey dah, ni dah boleh katak dah ni. Pukul apa akak tadi? Pukul 9. Ni dah lebih dah, pukul 11.30 dah lebih dah, 2 jam dah. Lembek dia tak boleh katak, dia lekat mesin. Okey, boleh katak. 1997, Zawawi diberi kepercayaan oleh majikannya untuk meneruskan legasi kopi tradisional miliknya. Perniagaan bertukar tangan. Sejak dari itu, bapa kepada 6 cahaya mati ini tekad mengubah nasib keluarga. Dulu saya mula-mula berniaga dulu, saya buat kopi ni sajalah. Lepas tu dulu saya goreng sendiri. Lepas tu isteri saya pun dia minat berniaga juga, jadi saya buat premix white coffee untuk dia lah. Jadi kita jual kopi O tu, Kak ni boleh tengok gapo di pasar hok kita hok orang jual kopi-kopi. Kak ni pun tengok 3-in-1 gapo Kak ni terfikir nak buat 3-in-1. Tanya abang Kak ni, abang boleh ke nak buat 3-in-1? Boleh, ada duit Kak. Jadi pun Kak ni pun terfikir sebab kita 3-in-1 ni dia kira banyak modal. Berbekalkan modal dari pembiayaan AIM dan perusahaan kopi suami, Norini berjaya membeli peralatan serta bahan-bahan bagi pembuatan kopi pracampuran. Hasil pertama adalah kopi putih atau white coffee. Jadi kita pinjam sikit-sikit, kita rolling buat white coffee. Alhamdulillah white coffee Kak ni buat ni. Jadi Kak ni buat dia habis Kak ni belakang. Untuk buat eksperimen tu satu-satu produk tu memang susah. Lebih kurang masa 2 minggu ke 3 minggu macam ni. Untuk nak rasa dia tu memang susah lah. Kopi tu banyak, dia rasa pahit. Kalau krema banyak tu, dia rasa macam nak kembung perut tu. Jadi nak suruh blend molek tu, kena ambil masa 2 minggu, 3 minggu lah. Serbuk kopi, krema dan gula digaul bersama di dalam mesin khas selama 30 minit. Bagi memastikan rasa kopi tidak terjejas, peratusan campuran tidak boleh diubah. Malah tempoh masa menggaul juga tidak boleh dikurangkan, khawatir campuran tidak sebati. Dibantu anak dan suami, Norini mampu menghasilkan 2,000 sachet kopi setiap minggu bagi memenuhi permintaan pelanggan.